Jadi apa dia al-bayyinah? Tafsiran bagi al-bayyinah diterangkan dalam ayat kedua dan ayat yang ketiga. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, iaitu seorang rasul yang didatangkan oleh Allah, diutuskan oleh Allah, iaitu merujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu, tala, yatlu tilawatan, kita sebut tilawah Al-Quran. Apa dia? Baca Al-Quran. Yang membacakan suhufan, lembaran-lembaran mutahharah, yang disucikan, merujuk kepada Al-Quran. Jadi ada dua benda pada ayat yang kedua. Pertama, Rasulun minallah, iaitu individu, personal, dengan jawatannya Nabi dan Rasul yang bernama Muhammad. Satu lagi, yang diturunkan wahyu pada dia, yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, iaitu Al-Quran. Maksudnya bila ingat Nabi, ingat Quran. Ingat Quran, ingat Nabi. Bila mengingatkan kalimah suhufan mutahharah, tentu tuan-tuan pernah baca Abasa wa tawalla, kan? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, tu rujuk ayat 13 hingga 16. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safaratin kiramim bararah, kan? Baik. Fi suhufin mukarramah, iaitu di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan oleh Allah. Marfu'atin, yang ditinggikan oleh Allah. Mutahharatin, yang disucikan oleh Allah. Bi aidi safaratin, di tangan penulis-penulis, yakni golongan malaikat. Kiramim bararah, kiramin yang mulia, bararah lagi berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Qatadah telah menyebutkan bahawa menerusi ayat yang kedua ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan sebutan Al-Quran ini dengan sebaik-baik penyebutan dan memuji Al-Quran dengan sebaik-baik pujian, dengan kalimah suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang disucikan. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya berisi, terkandung kutubun, kitab-kitab, qayyimah, yang lurus, yang adil, yang tidak ada kesilapan padanya. Siapa yang beri pandangan macam ni? Imam Ibn Jarir At-Tabari dan juga Qatadah. Maksud kutubun qayyimah ialah kitab-kitab yang adil, yang lurus, yang tidak ada kesilapan dan kesalahan padanya. Tetapi Zaid Ibnu Aslam mengatakan kutubun qayyimah adalah kitab yang adil lagi penuh kesempurnaan. Adil dan penuh kesempurnaan. Bila berbicara mengenai Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sesungguhnya kalau kita meneliti sebuah kitab yang terlalu sinonim dengan Imam Al-Ghazali, kitab apa? Ihya Ulumiddin. Di dalam kitab Ihya Ulumiddin, bila Imam Ghazali membicarakan tentang konteks bacaan Al-Quran, pada membicarakan tentang ayat yatslunahu haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Bagaimana seseorang tu nak berta'ammul, nak bermuamalah, nak berkomunikasi dengan Quran dengan cara yang sebenar, yang sepatutnya seseorang baca Quran. Pertama, Imam Ghazali sebut membaca Al-Quran dengan menggunakan perantaraan lisan, lidah. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan menggunakan perantaraan akal. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran menggunakan perantaraan jiwa, hati dan perasaan, qalb. Baik.
Yang pertama, baca dengan perantaraan lidah, dan inilah yang paling banyak pun cara bacaan pada keumuman masyarakat seperti kita. Sebab Quran ni rata-rata orang baca dengan lidah. Yang dimaksudkan dengan lidah ialah memukul huruf-huruf Al-Quran. Bukan maksud memukul tu ambil rotan pi pukul, tak. Memukul tu membacalah huruf-huruf Al-Quran bersesuaian dengan makharijil huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, susunan dan bentuk barisnya sesuai dan selayaknya bagaimana Al-Quran ni turun mengikut bacaan yang dibaca oleh Rasulullah kepada sahabat. Lebih jauh kita sebutlah, untuk bagi memaksimumkan yang pertama ni, kita kena belajar ilmu makharij huruf, kena belajar ilmu tajwid, kena belajar ilmu tarannum, kena belajar ilmu qiraat yang ada sakut paut pada penyempurnaan bacaan Al-Quran. Tetapi tidak berhentinya sempurna kita baca Al-Quran pada takat tersebut. Yang jadi masalahnya, ramai di antara kita rata-rata seolah-olah bila kita dah kuasai dan memiliki kemahiran berkaitan dengannya, habis dah kita perlu belajar ilmu tentang Quran. Aku makharijul huruf tepat sebutan dia, aku tajwid tak pernah baca salah, aku qiraat memang tip-top, aku tarannum lagu lagi sedap. Lepas tu habis dah belajar. Tu baru seperat, baru sekerat, baru separuh. Tapi bagaimana cara Imam Ghazali membentuk kita agar melatih diri membaca menggunakan akal? Maksudnya lebih jauh, inilah fungsi sebenar mengapa Al-Quran turun pada kita. Untuk difahami. Al-Quran ni bukan turun sekadar untuk baca. Kita tak nafi baca Quran pun confirm dapat pahala. Tapi Al-Quran baca saja-saja, tak ada makna. Al-Quran Allah turun tu untuk kita baca, untuk kita tahu apa kisah dia, untuk kita fikir, untuk kita beramal, untuk kita berinteraksi. Jadi di samping kita baca dengan lidah, otak kita kena bergerak. Maksudnya contoh bila kita baca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, dengan lidah pada bacaan, otak kita pun tangkap. Ayat ni Allah nak cerita pada kita tentang apa? Kenapa ayat ni turun pada Nabi? Mengapa ayat ni turun pada sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab? Kita kena tahu. Sebab tu fungsi ayat Quran turun. Kita kena tahu, dan nak tahu kita kena mula-mula dimulakan paling common pun dengan bacaan terjemah. Lepas tu cubalah baca tafsir Quran. Pelbagaikan bacaan tafsir supaya kita dapat melihat perbandingan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh ulama berkaitan tafsiran-tafsiran Al-Quran. Dan yang ketiga, baca menggunakan hati, jiwa dan perasaan. Bagaimana kita nak mengambil istifadah, mengambil manfaat, mengambil ibrah, mengambil pengajaran daripada ayat yang kita baca tadi. Yang kedua tu nak suruh faham ayat. Jadi yang ketiga, daripada ayat yang kita faham, apa faedah dalam kehidupan yang kita boleh dapat daripada ayat tadi? Apa faedah cerita yang kita baca dalam Quran tadi nak bawa dalam kehidupan kita? Inilah sebenar-benar cara bacaan Al-Quran yang betul, bukan setakat berhenti pada bacaan semata-mata. Sebab tu Abdullah ibn Mas'ud pun pernah berkata, Al-Quran ni bukan setakat bacaan. Al-Quran bukan dihafal-hafal. Tapi ramai aku melihat orang yang baca dan hafal Al-Quran tetapi mensia-siakan batas-batas Al-Quran. Aku melihat ramai orang baca, ramai orang hafal tetapi mensia-siakan batas-batas Al-Quran. Apa dia maksud dia? Maksud dia, orang baca Quran, baca. Orang hafal Quran, hafal. Tetapi adab Al-Quran, akhlak Al-Quran, etika Al-Quran tak hidup pada si pembaca. Tu maksud mengabaikan batas-batas dia. Kita baca Quran, tapi akhlak orang yang baca Quran tu tak sama dengan ayat yang dia baca.
Dia baca Quran tetapi dia tak beradab sama seperti ayat Quran yang minta dia ni beradab. Dia tak beretika sama seperti yang sepatutnya seorang Muslim beretika. Dengan kata lain, baca lain, buat lain. Dah senang. Boleh faham tak? Itu maksud mensia-siakan batas Al-Quran. Jadi sama-samalah kita ambil manfaat, sama-samalah kita ambil pengajaran daripada perkataan-perkataan ulama' dan sahabat besar tadi. Seterusnya,